mengetuai bacaan doa ataupun talqin. Apakah hukum talqin sebenarnya, Ustaz? Yang pertama, masalah talqin ni adalah masalah khilaf. Benar, ada sebahagian ulama menghukumnya sebagai tidak sunat. Tidak sunat. Kita bicara dalam konteks mazhab tempatan, iaitu mazhab Syafi'i, jelas disebut, boleh periksa mana-mana kitab pun. Kitab yang berasaskan mazhab Syafi'i disebut dengan jelas bahawasanya disunatkan talqin. Satu, talqin merujuk kepada muhtadar, orang yang sedang nazak, disunatkan. Laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkanlah olehmu akan orang yang akan hampir mati, orang yang hampir mati, orang berada dalam keadaan nazak di kalangan kamu dengan kalimah la ilaha illallah. Itu juga diberi makna talqin. Namun bila disebut talqin lebih menjurus kepada talqin yang dibuat di kubur, maka boleh kita lihat misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, disunatkan talqin. Dan talqin ini disunatkan kepada mukallaf. Maknanya si mati tu mukallaf. So kalau si mati tu budak kecil, maka sebahagian ulama kata tak ada talqin. Kalau si mati itu orang gila, dia daripada kecil dia memang OKU mental. Dia tak pernah pun jadi mukallaf, tak pernah, sebab dia memang daripada kecil begitu, maka ia juga tidak ada talqin. Sebab maksud talqin ni adalah untuk menghadapi situasi soal jawab mungkar dan nakir yang ia hanya akan dibuat kepada mukallaf sahaja. Yang orang yang dipertanggungjawabkan iman, orang yang bertanggungjawab beriman dengan Rasulullah. Orang yang tidak mukallaf tidak ada tanggungjawab seperti itu, maka tidak ada talqin. Dan talqin ini paling kurang kalau orang tidak bersetuju, dia tak perlu nak mengata apa-apalah, kerana masalah ni masalah khilaf dan banyak ulama yang menghukumnya sunat. Kita boleh lihat dalam kitab Al-Azkar misalnya, Al-Imam Nawawi yang ulama tahun 600 Hijrah, sekarang kita 100,400. Jangan kita anggap talqin ni amalan orang Melayu. Bukan amalan orang Melayu. Ia memang disebut oleh para ulama berdasarkan hadis. Walaupun ada yang menghukumnya sebagai dhaif, iaitu hadis Abu Umamah Al-Bahili kalau tak silap. Namun kata ulama, ini adalah contoh. Walaupun hadis itu dhaif, tetapi amalan isi kandungan hadis itu telah diamalkan berkurun-kurun, maka ia menjadi penguat kepada isi hadis tersebut. Dan Al-Imam Nawawi yang lahir di Syria, di Syam, menyebut dalam kitab Al-Azkar bahawasanya amalan talqin ini sudah diamalkan bergenerasi di Syam. Masa beliau tahun 600 Hijrah tu, sudah bergenerasi sebelum itu memang orang telah amalkan. Orang tu bukan awam lah, ulama. Dan talqin yang dibuat kat tempat kita ni bukan orang awam yang buat, sebab dia kan bahasa Arab. Bila masa pula orang awam reti bahasa Arab? Sudah tentulah dicetuskan oleh ulama. Bila ulama yang melakukannya berasaskan ilmu, dan bukan ia langsung tidak ada sandarannya. Kalau kamu ingin mengatakan begitu dan begini, pulang. Tetapi inilah mazhab tempatan, maka paling kurang belajarlah menghormati sesuatu yang ada sandarannya di sisi para ulama. Kesimpulannya, hukumnya adalah disunatkan. Dan ada yang mengatakan orang hidup lebih memerlukan, betul, sebab orang hidup banyak lagi peluang. Kalau dia tak dengar ceramah kat kubur tu, dia ada ceramah kat masjid lagi, ada ceramah kat radio. Orang mati tu hari tu saja dia kali terakhir dia dengar ceramah, bagilah dia dengar ceramah yang terakhir. Kalau kita nak mengatakan ia ceramah, tidak. Sebenarnya orang yang telah meninggal dunia lebih memerlukan berbanding orang yang hidup, kerana dia berada pada saat yang getir. Segala ilmu yang dia hafal mungkin dia akan lupa ketika dia melihat malaikat. Sebab itu Nabi SAW telah menyuruh para sahabat yang datang menghadiri pengkebumian supaya doakan untuk saudara kamu, dan doakan supaya dia kuat hati dia, kerana dia sedang menghadapi saat yang sangat genting. Maka memang munasabahlah talqin itu dibuat, kerana orang yang dalam kubur mendengar apa yang kita ucapkan. Apabila meninggalkan kubur, ada hadis dalam Bukhari
bahawasanya dia akan mendengar derap langkah orang yang meninggalkannya. Maka kita bercakap itu bukan sia-sia. Bahkan berdasarkan ayat apa yang Nabi ajar, orang yang dalam kubur mendengar apa yang kita sampaikan. Bukan maksudnya orang hidup. Talqin ni memang bukan bermaksud untuk orang yang hidup, bermaksud untuk orang yang mati. Setengah orang kata ini adalah hanya hikmah saja. Sebenarnya nak cakap dengan orang mati, tak. Memang ditujukan kepada orang yang di dalam kubur tersebut. Kalau nak tahu secara pasti, kita tunggu nanti apabila kita sudah berada di alam barzakh. Allah. Dengar